Zaid sifatkan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim boleh bantu transformasi Malaysia. Malaysia tetap menjadi pilihan pelabur berbanding negara jiran. Rashid akui dipinggirkan bersatu akibat isu kerusi kapar. Satis cabar Akmal Saleh debat isu sekolah vernacular. Saifuddin beri penjelasan pindah Perlembagaan Hak Kewarganegaraan. Muhyiddin bidas Abdul Rashid sengaja cari dalil tutup kesalahan lompat parti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstep News edisi petang 11 Mac 2024 bersamaan 30 Syaban 1445 Hijrah. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Bekas Menteri Undang-Undang Zaid Ibrahim sifatkan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim sebagai sekutu penting yang boleh membantu mentransformasikan Malaysia menjadi sebuah negara yang lebih moden. Kata Zaid, Sultan Ibrahim adalah seorang raja yang berfikiran moden dan progresif dan boleh membantu negara menjadi seperti Dubai atau Singapura. Tambah beliau menerusi platform X, transformasi sebegini bukan sahaja menguntungkan ekonomi, malah mengubah perwatakan rakyat. Rakyat akan jadi insan yang berfikir dan tidak buta-buta mengikut penceramah. Beliau juga berkata segelintir pihak yang menyamakan keseronokan dengan kegiatan tidak bermoral menimbulkan isu tentang konsert, seni persembahan, pertunjukan fashion dan pertandingan kecantikan, walaupun ia berpotensi membawa keuntungan ekonomi. Zaid meminta pembacanya perhatikan usaha Arab Saudi membangunkan perniagaan berkaitan pelancongan dan sukan kerana menyedari pengeluaran minyaknya tidak akan kekal selama-lamanya. Kata beliau, negara itu bertuah kerana mempunyai pemimpin yang berwawasan seperti Putera Mahkota Muhammad Salman. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, Malaysia masih mempunyai kelebihan tersendiri berbanding beberapa negara serantaunya. Bercakap kepada media, Malaysia sempena lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jerman, Tengku Zafrul berkata, ASEAN secara keseluruhannya sudah memperoleh manfaat yang besar. Tengku Zafrul tidak menafikan bahawa Malaysia menghadapi cabaran daripada negara ASEAN lain dari segi mendapatkan pelaburan utama luar negara termasuk Eropah. Beliau juga mengakui jiran ASEAN seperti Vietnam, Thailand dan Indonesia kini menawarkan apa yang Malaysia lakukan sebelum ini seperti tenaga buruh murah. Bagaimanapun beliau percaya Malaysia masih menjadi pilihan kepada pelabur. Jika dilihat kepada pelaburan langsung asing global sejajar dengan kelembapan KDNKK, keluaran dalam negara kasar, FDI global turun 12%, sementara FDI ke ASEAN naik 5%. Oleh itu, ASEAN sebenarnya menyaksikan pertumbuhan pesat dan sudah tentu Malaysia akan mendapat manfaat daripadanya sebagai satu negara ASEAN. Namun pada masa yang sama, Malaysia sedang bersaing. Adun Selat Kelang Abdul Rashid Ashari kecewa dengan layanan bersatu seperti tidak dipedulikan lagi oleh parti berkenaan. Lebih memburukkan keadaan, bekas pengerusi Bersatu Selangor itu mendakwa perjanjian yang dicapai secara bertulis oleh 3 parti dalam PN dimungkiri. Menjelaskan dakwaan itu, Abdul Rashid berkata menjelang PRU ke-15 pada 2022, Bersatu bersama PAS dan Gerakan bersetuju mengenai pembahagian kerusi di Selangor termasuk Parlimen Kapar. Katanya kerusi Parlimen Kapar itu sudah dimuktamadkan diberikan kepada Bersatu. Bagaimanapun katanya pada sidang media di Shah Alam semasa mesyuarat akhir penentuan agihan kerusi, kawasan Parlimen Kapar telah diambil oleh PAS tanpa mengendahkan perjanjian yang telah dibuat sebelum itu disebabkan adanya percaturan politik yang tidak sepatutnya. Abdul Rashid yang pernah menjadi exco kanan PH ketika bersatu bersama dalam gabungan itu menjadi wakil rakyat terbaru dari PN mengisytiharkan sokongan kepada kerajaan perpaduan.
Langkah peguam berusia awal 70-an itu dianggap mengejutkan kerana sebelum ini hanya ahli parlimen sahaja yang berpaling tadah daripada PN untuk menyokong kerajaan. Pengulas lanjut, Abdul Rashid berkata, dalam mesyuarat tersebut, tiada siapa pun yang mempedulikan hujah-hujahnya, bahkan mereka mengambil keputusan drastik tanpa memikirkan bahawa Bersatu sepatutnya diberikan peluang untuk bertanding di Parlimen Kapar. Bekas adun bagan dalam Satis Muniandi mencabar Ketua Pemuda UMNO Akmal Saleh untuk berdebat dengannya berkaitan isu sekolah vernacular. Debat itu katanya bagi memberikan kefahaman kepada Akmal mengenai perlembagaan persekutuan. Ahli Majlis Pimpinan Sementara Urimai itu juga mendakwa Akmal cuba mengeksploitasi isu itu untuk muncul sebagai hero Melayu. Bekas ahli DAP itu tegas mengajak Akmal untuk berdebat menggunakan fakta dan bukannya menggunakan istilah stereotip perkauman. Satis mengeluarkan cabaran itu sebagai respons kepada sindiran Akmal terhadap bekas timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang P. Ramasamy yang menggelarnya berkhayal kerana mengatakan sekolah vernacular menyebabkan perpecahan kaum. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata beliau kini dalam siri memberi penjelasan kepada ahli parlimen berkait syur meminda perlembagaan persekutuan berhubung peruntukan hak kewarganegaraan kanak-kanak. Beliau berharap langkah itu dapat menjawab pelbagai persoalan yang timbul berkenaan cadangan meminda jadual kedua bahagian 3 Seksyen 19(B Perlembagaan Persekutuan yang memberi kewarganegaraan kepada kanak-kanak terbuang menerusi penguatkuasaan undang-undang. Semalam, ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Karim dilaporkan menyuarakan ikrar untuk membantah cadangan itu terutama peruntukan yang mahu disekat Putrajaya mengenai hak anak-anak mendapat kerakyatan automatik. Kata wakil rakyat PKR itu, tiada sebab untuk meminda peruntukan yang memberikan kewarganegaraan kepada kanak-kanak terbiar melalui undang-undang sedia ada yang disifatkannya baik, penuh rasa ihsan timbang rasa dan kemanusiaan. Hassan mempersoalkan mengapa kuasa menentukan kewarganegaraan bayi dirampas dari Perlembagaan Persekutuan untuk diserah kepada kuasa Menteri Dalam Negeri dan Kementerian Dalam Negeri. Sementara itu, Saifuddin Nasution mengulangi komitmennya untuk menyelesaikan pada tahun ini baki 14,000 permohonan kewarganegaraan kategori anak luar nikah, anak angkat atau anak terbiar melebihi umur bayi. Secara keseluruhan, terdapat 59,000 permohonan dikemukakan di bawah kategori itu sejak 2013, kata Saifuddin Nasution, dan beliau bertekad menyelesaikan bakinya di bawah perkara 15A Perlembagaan Persekutuan sebelum 31 Disember depan. Menurutnya, terdapat 142 permohonan kewarganegaraan bagi bayi terdampar atau ditemukan yang diluluskan sejak 2014 sehingga tahun lalu berdasarkan laporan polis, hospital dan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Muhyiddin Yassin menepis dakwaan oleh adun Selat Kelang Abdul Rashid Asari yang mendakwa Bersatu Selangor dikuasai kartel. Presiden Bersatu itu berkata, dakwaan oleh wakil rakyat partinya sendiri itu sekadar alasan bagi tindakannya beralih sokongan. Muhyiddin bidas Abdul Rashid yang sengaja mencari sebab ataupun dalil untuk menuntut keputusannya yang berpaling tadah daripada parti berkenaan. Terdahulu, Rashid dilaporkan mendakwa Bersatu dikuasai oleh suatu kartel yang dipimpin individu baru sehari dua menyertai parti sebagai punca beliau beralih sokongan. Katanya lebih separuh nama ketua bahagian selaku ketua negeri cadangkan untuk bertanding PRN tahun lalu dihumban keluar kerana ada kartel mahu membawa orang masing-masing sebagai calon Bersatu. Rashid pada 6 Mac lalu mengisytiharkan beliau menyokong pentadbiran Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Mirakila, Assalamualaikum dan salam sejahtera.